أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Semoga kita bila muslimin dan muslimat surah kasih sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah pada malam ini dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi malam-malam terakhir di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan ini. Marilah kita ambil kesempatan pada malam ini untuk kita melihat pengertian dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, khususnya pada ayat yang kita baca pada malam ini, iaitulah ketikan ayat daripada surah Yasin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, menjadi tuntutan syarak kepada setiap individu muslim untuk memahami Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran itu sendiri disebut banyak ayat yang menyuruh kita memerhati dan memahami pengertian yang terkandung dalam ayat Quran. Misalnya dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Mengapakah mereka tidak mentadabbur ayat-ayat Quran? Mentadabbur dengan maksud membaca dan memerhatikan pengertian dan makna ayat Quran. Mengapakah mereka, kata Allah, tidak memerhatikan Al-Quran dan pengertian yang terkandung di dalamnya? Am ala qulubin aqfaluha? Atau adakah hati mereka, kata Allah, sudah terkunci dan tertutup? Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan kepada kita, hati-hati manusia perlu sentiasa terdedah dengan Quran, baik dari sudut pembacaannya, terlebih-lebih lagi untuk memahami pengertian, dan seterusnya mudah-mudahan kita dapat beramal daripada ayat yang telah sama-sama kita baca. Misalnya pada ayat pada malam ini kita baca ayat daripada surah Yasin, satu surah yang sangat penting, khususnya di kalangan masyarakat Islam di Malaysia, orang Melayu di Nusantara. Kerana di dalam beberapa hadis, walaupun hadis-hadis ini kebanyakannya dikategorikan oleh para muhaddisin sebagai hadis yang lemah, namun pada umumnya masih boleh kita beramal dengan hadis-hadis ini, khususnya berkaitan berkenaan dengan fadail, kelebihan-kelebihan amalan. Di antara surah-surah yang mempunyai kelebihan di dalam Al-Quran ialah surah Yasin, kerana terdapat keterangan daripada Rasulullah SAW dan beberapa asar daripada para ulama yang menyatakan kelebihan surah ini. Misalnya dalam satu hadis ada menyebut Yasin adalah merupakan qalbul Quran, hati bagi Al-Quran. Terdapat juga hadis yang menyebut berkenaan dengan sesiapa yang membaca surah Yasin akan dimudahkan urusannya oleh Allah, sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dalam surah Yasin ini. Kata Ibnu Katsir, wa naqala an ba'di ahli al-ilmi annahu man qara'a Yasin ala amri asir illa yassarallahu lah. Ini bukan hadis, tapi ini kata-kata Ibnu Katsir, ulama tafsir yang terkenal. Kata Ibnu Katsir, telah diriwayatkan daripada beberapa ahli ilmu berkenaan kelebihan surah Yasin. Mana-mana orang yang berada dalam kesulitan kehidupan, dalam kepayahan,
Dalam hidup kita ni, setiap daripada kita pasti merasai kesulitan dalam hidup. Susah senang adalah sebahagian daripada asam garam kehidupan. Maknanya tidak ada orang atas dunia ni dia tidak pernah merasa susah. Pasti sesekali, seseketika dalam kehidupan di atas dunia merasakan kepayahan. Kata Ibnu Katsir, mana-mana orang yang berada dalam kesusahan, ala amrin asir, hidup dia payah, maka dia membaca surah Yasin, illa yassarallahu lah, maka dia membaca surah Yasin, melainkan dengan berkat bacaan surah Yasin tersebut Allah Ta'ala akan memudahkan urusan. Ini makna supaya kita lihat surah Yasin ini ada beberapa kelebihan-kelebihan yang tertentu, khususnya bagi kita yang mempunyai hajat, keperluan. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan surah Yasin ini, Allah Ta'ala akan memudahkan urusan kita di dunia ini, terlebih-lebih lagi urusan kita di hari akhirat. Di sana juga ada satu hadis lagi. Hadis ini riwayatnya dhaif, lemah. Suruhan membaca Yasin kepada orang yang hampir mati. Iqra'u Yasin ala mautakum, maka bacakanlah Yasin ke atas orang yang hampir mati di kalangan kamu. Kerana sebab hadis ini lemah, maka sebab itulah setengah para ulama tidak beramal dengan hadis ini. Namun begitu tidak menafikan kepada kita kelebihan surah ini untuk dibacakan khususnya kepada mautakum, orang yang hampir mati, sebagaimana yang disyarahkan oleh ulama hadis berkenaan dengan hadis ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, surah Yasin ini di antara surah yang kita dituntut untuk membacanya pada tiap-tiap hari. Jadi dalam Al-Quran, antara surah-surah yang pertengahan yang kita disuruh untuk membacanya setiap hari, dia ada 5 surah. Maknanya kalau kita nak jadi ahli zikir, ahli beramal, sewajarnya semestinya kita tidak mengabaikan 5 surah di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Yang pertama sekali surah Sajadah. Memangnya kita dituntut untuk membaca surah Sajadah pada tiap-tiap hari. Ya. Maknanya kalau sembahyang pada saat subuh Jumaat, itu bacaan di dalam sembahyang untuk kita mendapat fadilat sujud sajadah. Tetapi untuk bacaan zikir, kita dituntut untuk membaca surah Sajadah tiap-tiap malam, tiap-tiap hari. Kerana terdapat keterangan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana-mana orang yang membaca surah Sajadah, illa ghafarallahu lah, melainkan Tuhan akan mengampunkan dosanya pada hari berkenaan. Selain daripada surah Sajadah, kita juga seboleh yang mungkin cuba melazimi membaca surah Dukhan. Surah Dukhan yang bermula dengan Hamim wal kitabil mubin. Kerana kelebihan surah Dukhan juga dinyatakan dalam satu hadis, mana-mana orang yang membaca surah Dukhan di waktu malamnya, illa yastaghfiru lahul malaikah, melainkan akan Allah Ta'ala utuskan kepadanya 70,000 malaikat memohon keampunan bagi pihak. Ini ada keterangan hadis yang menyebut kelebihan membaca surah Dukhan. Yang ketiga, surah yang utama juga untuk kita beramal ialah surah Al-Waqi'ah. Sebagaimana keterangan yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abdullah ibn Mas'ud telah melazimi membaca surah Al-Waqi'ah dan mengajarkan ahli keluarganya beramal dengan surah Al-Waqi'ah. Apabila ditanya kepada Abdullah ibn Mas'ud apakah kelebihan surah Al-Waqi'ah, maka menjawab surah Abdullah ibn Mas'ud, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah lam tusibul faqah, dia akan tidak ditimpa, dia tidak akan ditimpa dengan kepayahan dan kepapahan. Maknanya dengan tujuan untuk murah rezeki, salah satu surah hikmah yang kita amalkan ialah surah Al-Waqi'ah. Yang keempat, sebagai amalan harian kita juga ialah kita juga dituntut untuk membaca surah Al-Mulk, khususnya di malam hari.
Kerana terdapat keterangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratul Mulk sebagai al-mani'ah, sebagai al-munjiyah, surah yang akan menyelamatkan, surah yang akan melindungi, menghalang ashabuha min azabil qabri. Mana-mana orang yang mengamalkan, melazimkan membaca suratul Mulk akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kepayahan dan fitnah azab kubur. Dan kemudian yang kelima, surah Yasin. Ya, atas kelebihan yang tertentu, antaranya yang disebut oleh Ibnu Katsir sebagai satu surah yang memudahkan urusan dunia dan akhirat ini. Ya. Jadi inilah di antara surah-surah sedang jemaah sekalian yang sewajarnya semestinya kita lazimi dalam amalan seharian. Cuma menjadi amalan masyarakat Malaysia, masyarakat Melayu kita beramal dengan surah Yasin pada malam Jumaat. Ya, pada malam Jumaat. Bukanlah dikatakan salah, cuma mungkin menjadi hikmah para ulama di Nusantara dahulu nak suruh baca Yasin tiap-tiap malam, bimbang jadi satu kepayahan kepada orang awam. Jadi sebagai satu nasihat kepada orang awam, sekurang-kurangnya seminggu sekali membaca surah Yasin. Walaupun dalil dan keterangan menunjukkan kepada kita surah Yasin ni sepatutnya, sewajarnya dibaca tiap-tiap hari. Yang kita kena utamakan baca pada hari Jumaat dan malam Jumaat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah suratul Kahfi. Maknanya kalau sekali-sekala lah kita di masjid atau di surau kita, ya, selalu sangat beramal surah Yasin, cubalah kita baca pula suratul Kahfi. Kerana hadis yang meriwayatkan keutamaan membaca suratul Kahfi ini ialah pada hari dan malam Jumaat. Mana-mana orang yang membaca suratul Kahfi, ja'alallahu lahu nuran ila al-jum'ati ukhra. Allah Taala akan menjadikan baginya cahaya sehinggalah Jumaat yang akan datang. Maksudnya Allah Taala akan beri rahmat, hidayah kepada orang yang membaca suratul Kahfi pada hari dan malam Jumaat. Itu kelebihan di antara surah-surah yang mungkin sedang jemaah sekalian kita ambil kesempatan untuk kita mula beramal di bulan Ramadan ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, surah Yasin yang kita baca pada malam ini adalah di antara surah-surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan di Mekah. Apabila disebut surah-surah Makkiyah, pastinya perbincangan dan perbahasan yang terkandung dalam surah ini menyentuh berkenaan dengan persoalan akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkenaan dengan beriman dengan hari akhirat. Maknanya cerita daripada awal surah Yasin sehinggalah penghujungnya berkenaan dengan persoalan akidah dan keimanan dengan hari akhirat. Sebab itulah kita lihat cerita-cerita di dalam surah Yasin ini menceritakan hampir keseluruhan berkenaan khabar hari akhirat. Misalnya berkenaan dengan khabar kubur. Kerana kita tahu kubur, azab kubur, nikmat kubur adalah di antara cerita hari akhirat yang diceritakan kepada kita di dalam 3 tempat di dalam surah ini. Yang pertamanya di dalam ayat 26, ya, daripada kisah seorang lelaki yang diceritakan di dalam surah ini yang akan kita ceritakan nanti, iaitulah kisah seorang lelaki yang namanya Habibun Najjar. Ya, kisah yang terkenal dalam surah Yasin ini ada satu kisah, iaitu kisah Ashabul Qaryah, penduduk satu kampung, satu tempat, yang setengah ahli tafsir kata nama tempat itu Antakiyah. Tapi sebagaimana yang kita faham dalam Quran tidak mementingkan nama tempat. Quran tidak mementingkan tarikh peristiwa itu berlaku. Kerana Quran bukan buku sejarah, Quran bukan buku geografi. Yang Quran pentingkan ialah pengajaran daripada peristiwa itu yang boleh diambil. Berkenaan dengan kisah penduduk Antakiyah, yang mana penduduk Antakiyah di dalam surah ini dirakamkan kepada kita telah dihantar seorang rasul, ya, pada permulaan awalnya. Kemudian Allah Ta'ala hantar kepada mereka keseluruhannya 3 orang rasul. Disebut di dalam ayat ini, dalam ayat 13, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
buatlah perumpamaan kepada mereka. Ayat ini sebagai pengajaran kepada umat, khususnya kepada penduduk Mekah. Kerana ayat daripada suratul Yasin, surah Yasin ini surah yang dipanggil juga oleh para ulama sebagai suratul da'wah wa da'iyah. Surah Yasin ini dikenal juga dengan nama surah dakwah dan pendakwah. Satu nama dia lain, ya. Ini bukan nama yang diberikan oleh para sahabat atau Rasulullah, tapi diberikan oleh para ulama kemudian. Dia kata surah Yasin ini dipanggil juga dengan nama surah dakwah dan surah pendakwah kerana berlakunya peristiwa agung. Peristiwa yang sewajarnya menjadi pengajaran kepada kita berkenaan dengan kisah dakwah di satu tempat nama Al-Taqiyah. Di mana di tempat ini Allah Ta'ala merakamkan kepada kita, wadrib lahum masalah, berikanlah kepada mereka satu perumpamaan berkenaan dengan penduduk Al-Taqiyah. Idh ja'ahal mursalun, tak kala mana datang kepada mereka rasul-rasul yang diutuskan dia. Jadi tahu kepada kita bahawa setiap tempat Allah Ta'ala akan utus rasul, ya? Akan utus rasul, termasuklah penduduk Al-Taqiyah. In arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Tak kala mana, kata Allah, kami menghantar kepada penduduk ini dua orang rasul. Allah Ta'ala hantar dua orang terus. Kami hantar kepada mereka dua orang rasul. Rupanya dua orang rasul tak cukup hebat untuk penduduk kampung. Kau kata ustaz, nah, hantar rasul sungguh. Dua orang rasul, rupanya dua tak cukup. Fa'azzazna bitsalisin, kata Allah, lalu kami teguhkan dua orang rasul ini dengan rasul yang ketiga. Tiga orang sekali rasul datang ke penduduk kampung, pada tempat kampung ini. Ashabul qaryah ni bukan mana kampung, mana tempat, satu kediaman, satu negara, ya. Allah Ta'ala hantar kepada penduduk Al-Taqiyah tiga orang rasul yang semuanya berkata, inna ilaikum mursalun, kami ini semua adalah utusan-utusan yang dihantar oleh Allah kepada kami. Tapi malangnya Allah Ta'ala merakamkan kepada kita penduduk Al-Taqiyah ini terdiri di kalangan orang yang tidak mahu menerima risalah dakwah yang disampaikan. Bukan seorang, bukan dua orang, tiga orang. Tiga orang rasul sekaligus datang. Mula-mula dua, tak cukup dua, datang yang ketiga. Faqalu, qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Maka dengan sombong penduduk Al-Taqiyah ini menolak dakwah para rasul dengan berkata, sesungguhnya kamu semua ini hanyalah manusia macam kami. Bukan hebat sangat pun, hanya macam kami juga. Sesungguhnya Tuhan tidak menurunkan seseorang pun sebagai utusan. In antum illa takzibun, kamu semua ni hanyalah pembohong. Dahlah rasul datang nak ajak mereka nak menyelamatkan manusia, ya. Jadi dari inilah para pendakwah, para mubaligh yang menyampaikan risalah. Tapi setengahnya yang dapat, ya, tolakan daripada orang yang mendengar, orang yang tak suka dengan risalah dakwah. Bukan sekadar sambut, patutnya sebaliknya mengatakan bahawa kamu semua ni pembohong, ya. Lalu dipendekkan cerita, mereka menolak dakwah yang disampaikan oleh Rasul, ya. Oleh ketiga-tiga orang rasul ini tidak terima. Kemudian datang lagi satu episod, penduduk kampung dengan rasul. Rasul tiga orang kampung tak nak terima. Penduduk Al-Taqiyah tidak menerima dakwah rasul. Maka datanglah seorang lelaki. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun.
maka telah datang daripada hujung kampung seorang lelaki. Ada kita nak dapat pengajaran sedang jemaah sekalian, di setiap zaman, di setiap masa pasti akan ada watak-watak. Watak apa? Watak pendakwah. Watak orang yang didakwah akan ada watak yang ketiga. Siapa dia? Penyokong atau dalam kisah ini Allah Ta'ala merakamkan saat berlaku pertembungan di antara Rasul dan penduduk tadi yang ramai, datang seorang lelaki. Mana dia duduk ni? Min aqsal Madinah, hujung kampung. Orang hujung kampung. Ini hikmah dia, mungkin orang ni bukan pelajaran tinggi sangat. Sebab itu sedang jemaah sekalian, nak terima dakwah bukan mesti kita orang hebat. Bahkan dalam sirah menunjukkan kepada kita dakwah Islam, perjuangan Islam di peringkat awal disokong oleh golongan mustadafin, orang-orang lemah. Macam dalam kisah ini, lelaki dari hujung kampung datang tergesa-gesa, lalu mengajak kepada kaumnya, ya qaum ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutlah rasul-rasul ni. Ittabi'u, ikutlah kamu dengan rasul-rasul ini, yang mereka ini berdakwah tidak mengharapkan ganjaran apapun daripada kamu, dan mereka ini adalah golongan yang mendapat hidayah. Wahum muhtadun. Jadi lelaki ini dalam ahli tafsir menyatakan namanya Habibun Najjar. Nama dia Habib An-Najjar. Ikut dapat tafsir. Habibun Najjar ni nama dia Habib. An-Najjar ni gelaran. An-Najjar ni dalam bahasa Arab maknanya si tukang kayu. Habib si tukang kayu. Maknanya profession orang ni dia kerja sebagai tukang kayu. Sebab itu duduk hujung kampung. Tapi walaupun pekerjaannya itu hanyalah pekerjaan biasa. Artinya kalau kita masa muda, orang biasa-biasa, bukan orang hebat. Orang kerja buruh, perusahaan membuat kayu, membuat perabot misalnya, tukang kayu. Tetapi dia menerima dakwah Rasul dan mengajak kaum yang menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasul berkenaan. Lalu ajakannya itu ditolak oleh penduduk taklim. Taklim, dahlah Rasul tak terima. Ya, penyokong Rasul ni pun tidak diterima. Ya. Maka dengan rasa berani, Habibun Najjar mengisytiharkan di hadapan kaumnya, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Wahai kaumku, kalau kamu tak nak dengar, tak nak ikut dia, aku isytihar kepada kamu. Sesungguhnya aku beriman dengan Tuhan yang telah didakwahkan oleh para rasul, maka dengarlah kamu. Selepas ayat 25 ini, qilat kulil jannah, maka masuklah engkau wahai Habib ke dalam syurga. Ini sini indahnya ayat Quran. Dia tak cerita apa yang berlaku selepas itu. Ahli tafsir menguraikan ayat ini. Selepas Habibun Najjar mengisytiharkan keimanannya di hadapan kaum, maka kaumnya telah memijak-mijak Habibun Najjar. Ini tidak benar. Nasib pendakwah. Ya. Kaum dia tangkap, kaum dia pijak dia dan akhirnya bunuh dia. Habibun Najjar ini mati sebagai seorang syahid. Pendakwah yang mati syahid. Siapa bunuh? Penduduk kampung. Kaum dia sendiri bunuh. Ya, kerana dia berani sangat, kerana dia membawa risalah kenabian, maka akhirnya dibunuh. Tetapi Allah Ta'ala merakamkan kepada kita kisah Habibun Najjar saat dia mati. Bila dia mati? Ayat kisah alam barzakh dalam kubur. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Maka dikatakan kepada Habibun Najjar, masuklah engkau ke dalam syurga wahai. Ini ayat menceritakan kita keistimewaan para syuhada. Masuklah engkau ke dalam syurga. Maksud syurga di sini bukan syurga akhirat kekal abadi, kan? Maksud di sini ialah syurga di alam barzakh yang Allah Ta'ala beri terus kepada para syuhada. Para
orang yang ada keistimewaan. Ya, dia mati saja, syahid saja, terus Allah Taala beri kepada mereka nikmat-nikmat syurga. Yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur itu raudhatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Kubur itu satu taman daripada taman syurga atau satu lubang daripada lubang api neraka. Maka dikatakan kepada Habibun Najjar itu oleh malaikat, masuklah ke dalam syurga Allah. Maka berkata Habibun Najjar, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini mulia je ketawa. Maka kata Habibun Najjar, alangkah baiknya kaum aku ni tahu apa kesudahan aku. Kaum aku ni yang bunuh, aku ni yang bijak, aku ni yang baling aku dengan batu sampai aku syahid ni. Alangkah baiknya kalau kaum aku ni tahu kesudahan aku. Kesudahan apa? Sudah masuk syurga. Apa yang Tuhan beri? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kerana Tuhan telah beri kepada aku keampunan dan Tuhan menjadikan aku di kalangan orang yang mendapat kemuliaan di hari ini. Sebab itu dikatakan ayat ini menjelaskan kepada kita berkenaan dengan pendakwah, kemurnian jiwa pendakwah. Dia tak ada dendam dengan kaum dia. Yalah, ada kalau setengah orang aku masuk syurga padan orang tu. Tapi dia, alangkah baiknya kaum aku tahu. Kalaulah kaum aku tahu aku sekarang masuk syurga, Tuhan ampunkan aku, Tuhan jadikan aku di kalangan orang yang mulia, para syuhada. Kemudian ayat ini merakamkan kepada kita yang berkenaan dengan apa yang berlaku dengan kaum. Dan inilah yang akan berlaku kepada setiap orang yang mendustakan risalah kenabian. Yang mana kita lihat ayat ini merakamkan kepada kita, in kana illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Maka setelah mana mereka menolak risalah kenabian ini, 3 orang nabi dia tak percaya, menyokong nabi dia bunuh, maka Allah Taala menghantarkan malaikat. Apa malaikat buat? Illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Ia adalah dihantarkan kepada mereka malaikat yang berteriak dengan satu teriakan. Malaikat menjerit dia. Ya. Maka pada saat itu faidahum qamidun, semua mereka telah lenyap sunyi. Maknanya golongan yang menolak risalah Islam yang dibawa oleh Nabi ini telah dibinasakan oleh Allah Taala di dunia. Inilah kisah pengajaran yang nak dirakamkan kepada kita berkenaan dengan kesudahan orang yang menolak risalah yang dibawa oleh para nabi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada itu juga dirakamkan kepada kita berkenaan dengan saat manusia dibangkitkan daripada kubur. Di dalam ayat 51 dan ayat 52, wa nufikha fis sur fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalin. Dan apabila ditiupkan semboyan hari kiamat, sangkakala itu, tak kala itu manusia pun bangkit daripada kubur masing-masing menuju kepada Tuhan. Maknanya ayat ini menyebut kepada kita berkenaan dengan hari kebangkitan. Tentu hari kiamat dipanggil sebagai hari kiamat sebab kiamat bermaksud bangkit, kiamat bermaksud bangun. Maknanya saat manusia bangkit dan bangun daripada kubur masing-masing. Maka berkatalah mereka, ya wailana man ba'athana min marqadina. Siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat persemadian kami di kubur ini? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Maka berkatalah para malaikat, inilah yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat Rahman. Maka benarlah yang dikatakan oleh para nabi. Di ayat ini menceritakan kepada kita saat manusia itu bangkit di hari kiamat. Tujuan bangkit di hari kiamat adalah untuk mendapat pengajaran, mendapat balasan
daripada amal yang dilakukan, sama ada amalan baik ataupun amalan buruk. Selain daripada itu juga diceritakan kepada kita berkenaan dengan ahli syurga, dan juga diceritakan kepada kita berkenaan dengan ahli neraka, khususnya neraka Jahannam yang disebut di dalam ayat 64, hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun islawhal yawma bima kuntum takfurun. Sesungguhnya inilah neraka Jahannam yang telah dijanjikan kepada kamu, masuklah kamu sekaliannya pada hari ini dengan sebab kekufuran yang telah kamu lakukan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, terlalu banyak yang mungkin boleh kita ambil daripada ayat-ayat dalam surah Yasin ini. Marilah kita sepenuh bulan Ramadan yang berkat ini ambil kesempatan bukan sekadar untuk kita membaca surah Yasin, menghafal surah Yasin, tapi ambil peluang juga memahami pengertian-pengertian yang terkandung dari surah ini. Mudah-mudahan daripada memahami pengertian yang terkandung daripadanya, kita termasuk di kalangan orang yang mentadabbur ayat Quran, memperhatikan makna ayat Quran, yang merupakan satu daripada tuntutan syarat kepada kita. Jadi mudah-mudahan Al-Quran yang menjadi rahmat buat manusia, yang menjadi furqan, yang membezakan di antara kebenaran dan kebatilan, akan terus menjadi kawan rapat kita, teman rapat kita. Sebagaimana doa yang kita baca, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisan. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu di atas dunia ini sebagai teman rapat. Jadikanlah Al-Quran itu di dalam kubur mu'nisan, sebagai penghibur. Wa fil qiyamati syafi'an, dan jadilah Al-Quran itu di hari akhirat sebagai pemberi syafaat kepada diri. Jadi itulah dapat kita ambil. Mudah-mudahan Allah Taala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kekuatan terima kasih. Assalamualaikum.